Saya yakin bahawa para pelajar dan juga guru-guru yang hadir pada malam ini sudah tidak sabar untuk mendengar dan juga mengambil segala dapatan-dapatan penting berkenaan apakah itu SDG dan juga bagaimana SDG ini dapat membantu negara kita untuk mencapai keharmonian dan juga kelestarian seiring dengan matlamat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun lebih dikenali sebagai United Nations menjelang tahun 2030. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya saya ingin menjemput penceramah bagi sesi pertama yang berbahagia Dr. Muhammad Maliki bin Muhammad Rafiee, Pengarah Pusat Belia Antarabangsa IYC dengan tajuk SDG, kalau bukan sekarang, bila lagi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Daniel, selaku pengacara, saya mohon kalau suara saya okey, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Okey, terima kasih. Baik, selamat malam dan selamat Hari Malaysia kepada semua barisan tim IYC yang menjadi pengendali program dan juga kepada para guru serta anak-anak pelajar yang saya hormati. Terima kasih atas kesudian dan luangan masa saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini untuk kita berkongsi berkenaan program sekolah SDG. Nama saya Muhammad Maliki Muhammad Rafiee, boleh panggil saya Maliki, ada yang panggil saya Dr. Maliki. Sambil itu saya mohon urus dia akan supaya boleh sharing dia punya screen. Baik, dan saya berharaplah dalam tempoh 1 jam suku macam tu, saya mendapat satu sesi yang kita berinteraksi. Jangan saya seorang-seorang dah lah, saya ni sunyi kat dalam bilik seorang-seorang kan, anak-anak saya semua turun bawah, jadi saya duduk kat atas. Nanti kan saya bercakap 1 jam, rupanya semua tengah makan bihun goreng ke apa kan. Saya seorang tak dapat join you all semua. Baik, sekolah SDG ini dianjurkan oleh Pusat Belia Antarabangsa. Kami adalah sebuah pusat yang dibangunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS pada 33 tahun yang lalu untuk memberi fokus kepada aspek pembangunan pengantarabangsa belia. Jadi kalau saudara dan saudari pernah dengar program MYCO. MYCO ni maknanya Malaysian Youth Volunteer Program yang kita hantar belia 2 bulan ke luar negara. Itu antara program di bawah IYC dan juga dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara. Mungkin ada antara saudara dan saudari yang pernah mendengar program Kapal Belia Asia. Itu pun kami terlibat jugalah bersama dengan KBS. Baik, kerana kita berada dalam pandemik, tidak boleh menyeberang sepadan negara, maka kami fokuskan untuk membuat program-program awareness berkaitan isu-isu yang berkaitan dengan pengantarbangsaan. Antaranya ialah SDG ataupun Sustainable Development Goals. Jadi untuk sesi pertama ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan, para guru dan murid-murid sekalian berkenaan bagaimana SDG diwujudkan dan apakah peranan kita ataupun peranan anda sebagai pelajar dan apakah peluang-peluang yang boleh dilaksanakan nanti. Jadi teruskan. Baik, saya kenalkan diri dululah ya. Itu sedikit latar belakang saya. Saya ni kalau diikutkan, saya punya darah daging DNA saya adalah USM, University Science Malaysia. Kalau tengok tu, my first degree, second degree, third degree, semua USM. Dan saya pernah bekerja di USM selama 16 tahun sebelum saya terlibat juga dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Saya pernah menjadi Presiden Majlis Belia Negeri Pulau Pinang. Saya pernah juga menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia. Kalau tuan-tuan puan-puan biasa dengar MBM, itulah sebuah badan induk belia yang dianggotai lebih 3 juta belia di seluruh negara yang aktif di setiap negeri ada cawangan dia. Baik, dan sehingga kini saya masih lagi seorang Setiausaha Agung untuk Majlis Belia Asia, iaitu Asian Youth Council, yang mana
meliputi 49 buah negara seluruh benua Asia. Ya. Baik, tak apa, teruskan. Jadi apabila bercakap soal pelajar, walaupun saya tahu sebahagian besar anak-anak saya ini adalah pelajar sekolah menengah, Cik Daniel, pelajar sekolah menengah kan. Jadi tapi saya letakkan dahulu di sini mahasiswa. Apakah makna mahasiswa? Kerana apa? Dalam konteks keseluruhan, tak kiralah pelajar ini masih berada di sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas, sebenarnya anda berada dalam satu spektrum yang hampir sama kepada satu tujuan, iaitu menjadi mahasiswa, insya-Allah. Dan kalau dalam kata dasar awal, mahasiswa, maha itu besar, besar, penting, tinggi. Siswa itu murid yang menuntut ilmu. Jadi begitu besar takrifan kepada orang yang menuntut ilmu yang berada di puncak menara sana. Jadi tuan-tuan puan-puan jangan berasa kecil. Dan apatah lagi tuan-tuan puan-puan, saudara dan saudari terpilih dalam kalangan sekolah yang menjadi perintis kepada program SDG ini. Ada beratus sekolah tapi kita pilih dahulu 10 sekolah dahulu sebenarnya, tapi hari ini kita dengarnya ada 8 sekolah yang dapat join daripada pelbagai negeri. Ini adalah satu projek rintis untuk kami mendekatkan pelajar kepada aspek SDG ataupun Sustainable Development Goals, yang mana nanti insya-Allah akan ada program susulan. Antaranya ialah pertandingan, membuat esei dan sebagainya. Ini satu peluang bagaimana kami ingin mendekatkan saudara dan saudari, para pelajar, kepada satu platform peringkat antarabangsa. Dan insya-Allah esok atau lusa akan ada sesi-sesi bersama penceramah-penceramah yang ada pengalaman tersendiri bagaimana mereka mencipta nama dan meraih pengalaman serta pengetahuan pada peringkat antarabangsa, iaitu sesuatu yang sangat berbeza, yang selalu diimpi-impikan oleh ramai anak muda. Mereka nak travel, mereka nak bertemu ramai orang, mereka hendak melihat tempat orang, mereka hendak memahami isu-isu keseluruhan, kerana bukan semua orang mampu untuk mencapainya. Jadi insya-Allah di sini kami memberikan satu peluang kepada saudara dan saudari sekiranya berminat. InsyaAllah ada tempat untuk anda semua. Saudara Abdullah Asyari tadi, saudara Sakri yang tadi baca doa tu, dia pernah pergi Indonesia, dia pernah pergi mana lagi ya? Saya nak hantar dia pergi India, tak sempat sebab tahun lepas ada COVID. Nantilah lepas COVID saya hantar pergi India, duduk sana 3 bulan, jangan balik. Kan? Okey, baik, teruskan. Bila bercakap pasal mahasiswa, saya teringat pesanan Presiden Republik Negara Indonesia yang pertama, iaitu Bapak Soekarno. Dia berpesan kepada mahasiswa. Jadi bila orang fikir mahasiswa ni ataupun pelajar, mereka akan bayangkan sekumpulan anak muda yang sangat dekat dengan ilmu, yang sangat dekat dengan kerja-kerja mengkaji, kerja-kerja mencari ilmu dan menggali perkara-perkara baru. Dan Bapak Soekarno bila bercakap pasal mahasiswa ni, mahasiswa ni termasuklah kolej, pelajar tingkatan 6 pun mahasiswa juga. Ya, dia kata kepimpinan mahasiswa itu tidak bisa lahir dari mahasiswanya yang hanya menjadi ulat buku dan terperak dalam dewan kuliah semata-mata. Ya, pada setiap tahun ada beribu mahasiswa, ada beribu pelajar mungkin lahir daripada proses SPM ataupun SPPM, beribu, berpuluh ribu. Tetapi tidak semua akan menjadi pemimpin, tidak semua akan berada di barisan hadapan. Dan untuk menjadikan pelajar itu berada pada barisan hadapan gerakan pelajar itu sendiri, dia tidak datang semata-mata daripada bilik darjah ataupun dari dalam buku yang dibaca. Namun kepimpinan itu bisa lahir daripada mahasiswanya yang turut terjun ke dalam kancah masyarakat. Ini adalah kata-kata Bapak Soekarno. Jadi kalau tengok sejarah di Indonesia, memang
gerakan pelajar dia mengubah banyak perkara. Banyak perkara. Mereka menjadi kumpulan yang mendesak kepada satu perubahan. Mereka memberikan pandangan-pandangan untuk negara yang besar itu. Dia ada 260 juta rakyat. Kepimpinan pelajarnya sangat lantang, memberikan pandangan, membina negara. Kalau bercakap soal sayang negara, saya berani kata, rakan-rakan kita daripada negara Indonesia, mungkin dari segi ekonomi nampak rendah sedikit, tapi sebenarnya dari segi jiwa mereka, sangat kuat. Ya, kita tengok kalau mereka main bola, lawan Malaysia, kalau nampak kalah saja, habislah dia punya hackers semua akan serang Malaysia. Sampai macam tu dia punya kuat semangatnya. Itu contoh. Baik, teruskan. Okey. Isunya sekarang, saudara dan saudari. Tadi saya cakap Indonesia ada 260 juta. Malaysia ada berapa? Saudari Nega, anak perempuan Mohana Raj. Malaysia ada berapa juta penduduk? Kita ada chat, sesiapa boleh chat dengan saya. Kita boleh sharing. Berapa populasi negara Malaysia? Siapa boleh jawab? Siapa tu? Ain to everyone. 27 million. Berapa? Siapa boleh jawab? Nega, can you answer me, my dear? How many million our population? Siti Aisyah, berapa? Tak ada jawapan salah atau betul. Kita boleh try saja. 32.75 juta. Berapa Aisyah? Semula saya tak dengar tadi. Semula. Aisyah. 32.75 juta. Bagus. Aisyah, boleh saya tahu Aisyah ambil subjek apa, sekolah mana? Sajalah kita nak kenalan kan. Saya dari MCMKA Tun Perak, Melaka. Dan saya mengambil aliran Sains Tulen. Sains Tulen, patutlah bab angka dia laju. Wah. Eli Raj dia kata wow. Ada siap poin-poin 31.95, Izhan Zafril 32.75, Zulaika Kamarudin. Zulaika boleh kawan dengan saya lah, kita main 32 je lah kan. Poin-poin tu makcik bukan orang statistik kan, tapi dalam 32 juta anggaran saja. Betul Syashin, ya. 32 million itu bercampurlah sekali dengan stateless citizen dan sebagainya, kita faham. Ada setengah penduduk negara kita yang masih lagi belum clear dari segi taraf kewarganegaraan dan sebagainya. Tetapi kita berkongsi tanah ini. Ya. Hari ini Hari Malaysia, kita berkongsi tanah ini. Dari seluruh semenanjung Malaysia, dari Perlis sampai ke Sabah, Sarawak, sampai di Johor, Melaka. Jadi kita berkongsi. Tetapi keseluruhan kita hanya ada satu bumi untuk dikongsi. Kita ada 7 bilion population yang mana tak lama lagi akan capai 8 bilion. Bayangkan 8 bilion. Ya, di mana mereka duduk? 2 juta berada di negara China, di tanah besar China. Kemudian ada 1.3 juta. 2 bilion, maaf saya. 2 bilion ada di China. 1.3 bilion ada di India. Tapi mungkin India akan potong kerana di China ada kawalan jumlah anak. Tapi di India tidak ada kawalan. Kita ada banyak lagi. Keseluruhannya di Asia saja, di benua Asia ada sekurang-kurangnya 4.8 bilion populasi di situ. Kita berada di Asia, di satu benua yang sangat padat, yang banyak konflik, yang banyak peluang-peluang resources yang perlu dijaga sebaik-baiknya. Jadi bayangkan bila baru-baru ini berlaku pandemik COVID, keseluruhan 7 bilion populasi manusia ini terganggu keseluruhannya. Dan masalahnya kita tak boleh pergi tempat lain. Walaupun ada gerakan Elon Musk nak bawa pergi Marikh, tapi ia sangat mahal. Kalau Aisyah banyak duit, Aisyah boleh ikut Elon Musk naik dia punya roket pergi sana. Tapi sangat mahal. Ya, hanya orang yang taraf bilioner je boleh naik roket itu ke sana. Kita tak ada bumi lain. Walaupun dalam galaksi kita ada banyak, dalam sistem suria kita ada banyak planet. Planet itu tak sesuai. Walaupun ada yang dikatakan ada planet tertentu, dia punya hujan tu hujan permata. Bayangkan, Nega, kalau you jumpa permata, hujan,
Kan, hujan masuk dalam parit tu air, tapi air pun mata. Memang kaya lah awak. Tapi kita perlukan ya, Sharifah Nuriza, thank you. Ini Cik Sharifah Nuriza adalah kita punya penceramah untuk hari esok. There is no planet B. Tak ada pilihan. Kalau kita exam Aisyah, kita boleh dapat A, B, C ataupun A plus, A and A minus. But we don't have that option. Kita hanya ada satu bumi untuk dikongsi. Ini yang menjadi realiti yang perlu kita fikirkan sama-sama, ya. Bila bumi terganggu apabila di Sungai Langat dia dekat dengan Bangi tempat saya duduk sekarang. Bila di Sungai Langat terganggu, ada pencemaran air, maka lebih 4 juta penduduk di Lembah Kelang terganggu selama 3 hari tak dapat air. Bayangkan, kita tak ada pilihan. Kita bukan boleh pindah pergi mari ambil air kat sana pun tak boleh. So hari ni kita kena sama-sama fikirkan apakah yang anda boleh lakukan untuk sama-sama menjaga bumi ini. Teruskan. Next. Ya, kerana itu saudara dan saudari, bila saya bercakap soal bumi, bercakap soal globe, anda ada 2 pilihan. Pilihan pertama, duduk sebelah kanan tu. Macam mana satu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi veteran lah, M. Nasir. Ini orang macam Daniel, macam Muhammad Hanik tak pernah dengar lagu ni. Tapi ayah-ayah awak, biasalah macam ayah saya, biasa lagu ni. M. Nasir dalam lagu dia, Tanya Sama Itu Hud-Hud. Anda boleh buka dalam Spotify ataupun dalam YouTube. Antara lirik dia kata, melihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung, yang mana satu kau berdiri di sini. Jangan marah, suara saya tak sama dengan M. Nasir. Kalau sama, saya tak jadilah pengarah IYC. Alright. M. Nasir kata, anda ada pilihan. Melihat dunia dari mata burung, macam sebelah kiri tu, bayangkan you are an eagle, awak adalah helang, awak boleh tengok Eiffel Tower tu dari atas. Selama ni orang tengok Eiffel Tower dari bawah. Ataupun melihat dari dalam tempurung. Katak duduk bawah tempurung tu ada lubang, so dia tengok, oh inilah dunia. Kecil je kat situ. Jadi anda ada pilihan. Aisyah boleh membuat pilihan melihat dunia dari mana? Melaka kat mana? Kelebang? Kat mana tu? Jasin. Jasin tu dah apa dekat dengan tempat saya. Saya Batu Pahat, tak jauh lah kan. Anda boleh pilih. Aisyah boleh pilih melihat dunia hanya lihat setakat Jasin balik rumah ataupun melihat keseluruhan. Awak terbalikkan, awak melihat Jasin dari Paris contohnya. Awak melihat Jasin dari Fukuoka. Awak melihat Jasin dari Makkatul Mukarramah. Kan contohnya begitu. Awak ada pilihan. Ataupun melihat bumi dari angkasa. Jadi anda, yang pertama tadi saya beritahu, anda tidak ada 2 planet Earth, anda cuma ada satu. Dan ada satu penulisan yang sangat baik, ya, berkenaan bumi ini. Pada suatu hari seorang angkasawan, dia pergi ke angkasa dan dia telah mengarahkan, dia meminta izin supaya kapal angkasanya dipusingkan. Dia dah sampai ke angkasa lah. Dia pusingkan supaya dia boleh mengambil gambar bumi. Ya. So daripada gambar bumi itu, dia hanya melihat daripada angkasa, bumi hanyalah satu titik biru yang kecil. A small blue dot. Ya. Titik yang kecil. Jadi kerana itu, saudara dan saudari, orang yang berada di atas angkasa, dia akan bersyukur. Dan dia tidak akan meninggi diri kerana dia tahu dia berada di suatu tempat yang sebenarnya bumi itu sangat kecil. Bayangkanlah kalau ditakdirkan, mungkin di luar sana ada kehidupan lain, dia galaksi lain kan. Mungkin mereka melihat kita sangat kecil. Tapi sebagian besar 7 bilion manusia yang duduk dalam bumi ini, dia tak rasa pun dia kecil, dia rasa dia besar. Dia rasa dia boleh menguasai bumi ini. Sedangkan entah kat luar sana, sudah pasti ada planet yang lebih besar, yang lebih makmur, tapi kita tak boleh pergi. Dan kalau planet tu langgar kita, contohnya lah kalau Jupiter langgar kita, apa jadi?
Kalau kita sebagai orang Islam, kita faham dah. Kalau planet-planet tu dah keluar daripada track dia, maka itulah tandanya berlaku kehancuran kepada bumi ini. So, itulah dia. Hari ini SDG, sekolah SDG mahu membawa anda kepada satu perspektif yang berbeza sedikit. Supaya anda boleh menjadi orang yang mempunyai eagle eyes ataupun helicopter view actually, sekurang-kurangnya. Boleh naik ke atas dan melihat apa yang berlaku di bawah. Sama-sama kita membina diri ini. Teruskan. Baik, kerana itu, apabila bercakap soal kemakmuran sejagat, soal pembangunan keseluruhan bumi ini, ya, ada satu gagasan yang telah dipersetujui oleh keseluruhan negara yang berada di muka bumi ini di bawah satu platform United Nations. Anda pun tahu bahawa PBB ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua dahulu untuk menyelaraskan isu-isu berkaitan hubungan antara negara dengan negara. Suka tak suka, saya tahu anda ada banyak pembacaan, ada banyak juga pelaksanaan dan juga polisi-polisi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang kita rasakan tidak begitu bersifat adil. Saya sendiri secara peribadi mengakui. Ya. Tetapi itulah satu-satunya platform yang terbaik untuk mengurus tadbir sebuah bumi dengan 7 bilion populasi ini. Contohnya bila berlaku baru-baru ni COVID, ada satu agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu WHO yang menyelaraskan isu vaksin dan sebagainya. Kalau peperangan ada UNHCR, kalau bercakap soal makanan dan juga pertanian, barang-barang resources bahan pertanian, ada FAO, macam tu. Macam Puan Cik Sharifah Norizah yang esok bersama anda, beliau berada di UNODC, United Nations Office of Drug and Crime, dadah dan juga jenayah, macam tu. Jadi pada tahun 2000, bila masa itu dunia sedang berubah kepada satu dekad milenial, orang kata tahun 2000 itu adalah dekad milenium, maka seluruh 193 negara yang berdaftar di bawah PBB telah bersepakat menandatangani MDG masa itu, Millennium Development Goals. Dan suatu yang sangat menarik tentang MDG yang selepas itu diangkat kepada SDG, inilah satu-satunya persefahaman ataupun usul ataupun resolusi di bawah United Nations yang ditandatangani oleh kesemua negara. 193. Selama ni ada lagi usul yang tak dipersetujui. Contohnya Amerika sendiri, dia tak tanda tangan Convention Kyoto yang berkaitan dengan climate change. Ada negara lain yang mungkin dia tak sepakat, dia rasa kalau ditandatangani akan kena kat dia, dia tak tanda tangan. Tapi untuk MDG, iaitu Matlamat Pembangunan Milenium, semua tanda tangan, termasuk Malaysia. Jadi masa itu ada 8 trust, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, Eradicate Extreme Poverty and Hunger, Achieve Universal Primary Education, Promote Gender Equality and Empowered Women, Reduce Child Mortality, 5, Improve Maternal Health, 6, Combat HIV, AIDS, Malaria and Other Diseases, 7, Ensure Environmental Sustainability, dan yang ke-8, Global Partnership for Development. MDG masa itu mensasar tahun 2000 hingga 2015. 15 tahun mereka sasarkan. Apakah natijah ataupun kesannya terhadap negara-negara yang menandatangani seperti Malaysia? Pada setiap tahun, semua negara yang menandatangani perjanjian ini perlu menghantar laporan kepada United Nations. Kemudian, laporan-laporan itu akan dikompilekan dan semua negara itu akan dibuat penilaian terhadap pencapaian komitmen terhadap 8 teras ini. Saya ingat lagi pada tahun 2016, tahun 2006 macam tu, negara kita
mendapat markah yang sedikit rendah dari segi nombor 7, environmental sustainability, yang dikatakan berlaku penebangan hutan yang berleluasa bagi tujuan membuka ladang kelapa sawit. Lepas tu dikaitkan, dikata kerana ladang itu dibuka terlalu leluasa menyebabkan orang hutan tidak ada habitat pada masa itu. Tapi saya ingat lagi, saya pergi ke Korea masa tu, mereka bentangkan, tapi ada setengah data itu yang kadang-kadang terlalu berlebih-lebih dituduh kepada Malaysia. Contohnya dia kata banyak ladang dibuka oleh Felda di kawasan negeri Pahang dan Johor, sehingga orang hutan tak ada habitat. So saya dalam mesyuarat itu saya sempat buktikan, saya kata orang hutan hanya ada di Sabah. Dia tidak ada di Semenanjung. Sebab itu pentingnya untuk kita share dengan mereka. Itu contoh, ya. Saya nak beritahu anda semua. Tapi itulah keseluruhan negara ini akan dinilai. Semuanya. Selama 15 tahun, selepas 2015, mereka United Nations berunding balik, tengok data-data yang ada, maka diubah MDG ini kepada SDG bagi tempoh 2015 hingga 2030. Teruskan slide please. Okey, kalau tadi ada 8 trust, sekarang dah berapa dah? Ada 17 trust. Ya, maknanya 8 trust itu telah dirombak dan telah dipecahkan kepada 17 trust yang lebih mendalam. Contohnya, 1, no poverty. 2, zero hunger. Anda boleh buka dalam Google, ada semua tu. Dan kerana MDG ini memberi fokus kepada 15 tahun, bermula 2015 hingga 2030, kerana itu juga SDG ini dipanggil sebagai Matlamat Pembangunan 2030. Dan di negara kita Malaysia, SDG ini, kerana saya kata tadi, semua negara yang dah tanda tangan dia kena komit, maka beberapa tahun yang lalu, saya tak ingat, tahun 2020, tahun 2020, kerajaan kita telah membuat satu komitmen untuk mencapai satu gagasan dipanggil Wawasan Kemakmuran Bersama, WKB. Itulah, kerana itu ada perkataan Wawasan Kemakmuran Bersama, itu adalah adaptasi daripada SDG yang diperkenalkan oleh United Nations dan diadaptasi kepada bentuk lokal pada peringkat kebangsaan, pada peringkat negara, dipanggil Wawasan Kemakmuran Bersama. Maknanya, apa sahaja yang kita laksanakan nanti, kita akan lihat scorecard ini. 1, 2, 3, 4 sampai 17. Dan setengah trust ini akan berkaitan pula dengan trust-trust yang lain. Contohnya lah, kalau sekarang ini kita bercakap tentang di Sarawak, waktu COVID, Sabah dengan Sarawak, di pedalaman Sabah Sarawak, kita bimbang tentang ketembusan coverage internet untuk PDPR. Itu di bawah mana tu? Itu mungkin di bawah nombor 4, quality education. Mungkin juga berkaitan dengan cities and communities, macam tu. Inilah dia. Jadi, mengapa pentingnya SDG kepada anda? Kerana sekiranya anda ada impian untuk menjadi pegawai tadbir, anda ada impian untuk pergi keluar, contohnya belajar di luar negara, contohnya, ataupun anda ada impian untuk menjadi duta kecil negara dalam sesi-sesi pada peringkat antarabangsa, suatu yang sangat penting, ya, termasuklah kalau anda nak mohon kerja dengan company-company yang besar, Petronas, TNB, Hazanah dan sebagainya. Kalau anda tidak tahu tentang SDG, anda akan kurang markahnya. Itu saya pasti. Ya. Sebab itu, susulan daripada program ini ialah kami nak mulakan dahulu dengan essay. Kita nak lihat dalam
jangka ataupun kepanjangan 500 patah perkataan tu, macam mana anda mentafsirkan SDG? Kat situ. Supaya anda semua akan gain knowledge daripada perkara ini. Dan sebenarnya jika anda memahami tentang SDG lebih mendalam, insya-Allah anda akan dapat menyalurkan minat anda, menyalurkan cakna anda, interest anda kepada banyak perkara. Jadi sebelum saya nak teruskan, saya nak berkongsi satu video yang sedikit panjang dalam 10 minit macam tu, supaya anda boleh mengaitkan MDG, SDG ini kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan environment, perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan masyarakat, khususnya di negara kita. So please enjoy your view. Saya minta Rustia untuk kongsikan satu video. Sambil itu siapa yang ada kopi, ada teh boleh minum. Kita maklum di kawasan pedalaman Telang Usani disebabkan rumah panjang ini yang kedudukannya begitu jauh di pedalaman, untuk bawa pipe air daripada bekalan yang ada di bandar amat sukar sekali. Saya berterima kasih kepada dua NGO yang berpangkalan di Kuala Lumpur ini, iaitu Persatuan Pergerakan Kemanusiaan Malaysia dan juga Yayasan Pusat Belia Antarabangsa Kuala Lumpur, yang telah datang berjumpa saya beberapa tahun yang lepas membawa kertas kerja cadangan untuk melaksanakan projek bekalan air ini secara gotong royong. Sejarahnya, apabila kami buat pertama kalinya pada tahun 2017 datang ke kampung ini, bertujuan untuk mengadakan program bagi membangunkan anak muda di kampung ini, kami telah dapati ada satu isu yang lebih besar lagi yang sedang dihadapi oleh penduduk kampung ini, iaitu ketiadaan bekalan air bersih. Selama ini kami telah mempunyai masalah berkenaan dengan air, dan air bersih cuma bergantung kepada air hujan. Sekiranya hari kemarau, kami sentiasa pam air daripada Sungai Baram, dan Sungai Baram ni pun boleh dikatakan sungai kotor. Ini boleh menyebabkan satu penyakit kepada penduduk kampung kami Lompuak. Kadang-kadang kami terasa perut sakit dan mendapat penyakit disebabkan air kotor. Jadi pagi ini tadi kami telah membuat pembagian tugas untuk 10 orang sukarelawan kita. Satu grup akan berada di kawasan yang saya ada sekarang ni, di kawasan dam. Kawasan dam ni kami akan membersihkan dam ni. Kami akan membaik pulih laluan air dan sebagainya, supaya air yang sampai ke kawasan dam nanti adalah air yang bersih dan juga cukup kekuatan isi padunya untuk supply ke kampung Lompuak dan juga Rumah Akeh. Satu lagi grup yang sedang berjalan juga sekarang, sedang merintih laluan untuk pipe ini untuk menuju daripada dam ni menuju ke sungai, dan juga mungkin diorang akan sambung nanti daripada sungai sampai ke kampung Lompuak. Dan juga kumpulan yang ketiga yang tengah buat kerja juga sekarang, diorang tengah membuka pipe-pipe. Kita gunakan pipe HDPE pipe sebesar 3 inci ini. Diorang sedang buka pipe tu, barang kita dah sampai semalam. Dan juga kerja-kerja untuk meluruskan pipe ni lah, supaya mudah untuk kami nanti grup teknikal dan sebagainya bersama-sama bergotong royong bersama dengan orang-orang kampung di Lompuak untuk kami memasang pipe ni daripada dam sampai ke sungai dan juga sebagainya. Ini adalah kumpulan rintis kami. Dari dam hingga ke tebing Sungai Baram adalah sejauh 1,5 km untuk menyeberang ke Sungai Baram, hingga ke kampung kami ke Lompuak sejauh kurang lebih 4 km. Okey, hari ini merupakan hari yang paling penting dan bersejarah bagi projek komuniti gotong royong di Kampung Lompuak ini. Hari ini kami akan membenamkan
merentangkan pipe bersaiz 3 inci di merentasi Sungai Baram, dan juga kami akan tenggelamkan menggunakan anchor ataupun pemberat yang kita telah buat daripada simin, bongkah simin. Jadi ketika inilah semangat yang saya dapat lihat, semangat orang kampung sangat tinggi. Ketika ini banyak bot diperlukan, saya kira hampir juga 12 bot yang diperlukan untuk membantu meluruskan laluan pipe tersebut sehingga ke seberang, dan juga kita akan potong ikatan tadi supaya anchor tadi jatuh dengan serentak ke dasar Sungai Baram. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya maka kita telah dapat menjayakan projek bekalan air bersih ke Lompuak ini. Setelah 2 bulan sukarelawan kami berada di sini, dan saya baru saja menikmati air yang pertama yang kita dapat dari puncak bukit, dan semua 4 tangki kita telah penuh. Dengan rasa penuh kasih sayang, kami dapat hasilkan impian ini bersama. Semoga kampung Lompuak akan terus maju, anak-anak muda akan terus membantu pulang ke kampung menjaga kemudahan ini, dan orang-orang di kampung ini akan gembira, berbahagia sebagaimana masyarakat yang lain juga. Terima kasih Lompuak. Okey, terima kasih. Itulah dia video yang kita sediakan sebagai satu kaedah untuk menjelaskan kepada anak contoh bagaimana anak-anak muda di Sarawak sendiri, di luar Sarawak, bergabung untuk membangunkan masyarakat. Untuk makluman semua, Kampung Lompuak adalah kampung yang pertama kami bantu. Sejak awal kewujudan kampung tersebut, walaupun berada di pinggir Sungai Baram, mereka tidak ada bekalan air, dan menjadi suatu masalah apabila cuaca kemarau, tidak ada air langsung. Saya pun tinggal di kampung itu untuk beberapa waktu. Kita mandi pun gunakan air yang sekejap warna hijau, sekejap warna kuning. Ikutlah keadaan, terpaksa hadapi. Jadi Alhamdulillah, dengan kehadiran projek ini, akhirnya setelah hampir 30 tahun kampung itu diwujudkan, mereka dah menikmati, saya ingat ini tahun ke 2017, dah masuk hampir 3 tahun dah, ataupun tahun kedua. Mereka dah boleh menikmati Christmas dan juga gawai dengan air sendiri. Itu contohnya. Jadi ini contoh bagaimana kita menggerakkan, synergize tenaga orang muda untuk membantu, memastikan leaving no one behind. Tiada orang yang tertinggal. No one or space behind. Left behind. Kita pastikan semua orang, semua rakyat Malaysia menikmati kemakmuran itu secara bersama. Itulah contohnya. Walaupun jarak antara kampung Lompuak itu dengan Miri sangat jauh sebenarnya. Ini sebenarnya tak begitu jauh kalau bandingkan kampung yang ketiga, iaitu kampung Longsan. Longsan ini ambil masa hampir 9 jam ikut jalan balak. Ya, kami pun dah ke sana menjayakan projek yang lain. InsyaAllah bulan 10 ini sukarelawan kami akan sekali lagi masuk ke pedalaman Sungai Baram di sana untuk meneruskan projek yang sama di kampung Long Sayan, iaitu pertempatan kaum Kenyah di pedalaman Sarawak. InsyaAllah saya sendiri akan ke sana juga. Baik, teruskan. Ya, kerana itu, saudara dan saudari, mesej saya yang pertama kepada anda bercakap soal
Bumi yang satu bercakap soal penduduk 7 bilion populasi, bercakap tentang apa jua kehidupan yang akan datang, bercakap soal pandemik sekarang yang telah meragut bukan sahaja nyawa kita, nyawa rakyat Malaysia. Tak pernah dalam sejarah negara kita sejak zaman selepas kemerdekaan, tidak pernah ada dalam sejarah negara Malaysia ini berlaku kematian yang begitu banyak. Saya ingat sebelum tempoh pandemik ini ada satu kejadian yang agak teruk yang menggemparkan kita, iaitu tsunami 2004, iaitu yang dipanggil juga sebagai tsunami di Selat Sunda, ya. Kematian di negara kita 67 orang saja, sedangkan di Indonesia ada lebih 200,000, hampir 300,000 kematian direkodkan. Kita ada 67 tu yang terkena ialah banyak di Pulau Pinang dan Kedah dan juga di Langkawi, tetapi kita dah gempar dah 67 orang. Tetapi kalau tak salah saya, 3 hari lepas rekod kematian kerana COVID 500 lebih. Bayangkan. Ya. Selepas kes tsunami, kematian yang paling besar melibatkan rakyat kita ialah MH370 dan MH17. Tapi COVID telah memecah rekod 500 lebih kematian sehari. You can imagine that. Sebab tu negara kita dah menyusut. United Nations kata pandemik ini telah menarik kekayaan sesebuah negara 5 atau 6 tahun ke belakang. Sebab tu ramai yang hilang kerja, kedai tak buka, syarikat tutup. Hotel saja di Kuala Lumpur ada lebih hampir 30 hotel yang ditutup kerana tidak mampu untuk bertahan. Kerana itu, suka tak suka, saudara dan saudari perlu melihat masa depan mengikut kemampuan dan perspektif yang ada. So 2030 ada tempoh dalam 10 tahun yang dihadapan. Ini tidak ada pilihan untuk anda menerimanya sebagai satu realiti. Jadi masa depan adalah anda, bukan orang lain. Dan anda kena mulakan sekarang. Sebab itu dalam SDG, dalam tempoh 10 tahun yang terakhir untuk mencapai pembangunan 2030 dipanggil sebagai The Decade of Action. Ini bukan masa lagi nak melihat statistik, bukan masa lagi nak merintih kerana sesuatu penderitaan, bukan masanya lagi semata-mata untuk menuding jari, melihat dan mencari kesalahan orang lain. Tetapi bertanya pada diri sendiri, apakah yang perlu saya lakukan berhadapan dengan masa depan yang ada? Kena tanya apakah realitinya. Antara realiti yang ada ialah kerja dah makin tak banyak. Anda yang keluar daripada fresh graduate daripada universiti atau college perlu bersaing dengan orang yang telah sedia ada dalam bidang itu tetapi mungkin telah kehilangan kerja. Anda juga bersaing dengan orang yang berada di luar negara yang mencuri-curi, mengintai-intai peluang untuk bekerja di Malaysia. Jadi, anda kena tentukan apakah yang perlu anda lakukan. Dan bercakap soal pembangunan, sebenarnya ada kelompok-kelompok tertentu ataupun individu ataupun komuniti yang sebenarnya sangat rentan ataupun fragile. Mereka tidak mampu untuk meneruskan cabaran ini. Mereka perlu dibantu. Contohnya, wanita muda, ibu tunggal, OKU, atau mereka yang telah kehilangan keupayaan. Dulu kerja dia okey. Sekarang bila dia dah tak ada kerja, umur pun dah 40 lebih 50-an, dah tak boleh aktif macam dulu, tiba-tiba kehilangan kerja. Dia nak kembali, nak mencari pekerjaan baru. Bukan begitu mudah. Jadi kita kena bantu mereka. Jika tidak, inilah yang berlaku sekarang. Kes kematian, bunuh diri, meningkat dengan begitu hebat sewaktu pandemik ini. Teruskan. Ya? Kita tidak boleh mengalah. Sebab itu, anak-anak saya, ini masanya untuk anda bersuara tentang masa depan anda. Ya, saya menyeru anda semua melihat contoh-contoh bagaimana tokoh-tokoh yang mungkin usianya hampir sama dengan anda. Ini saya letak gambar contohnya. Greta Thunberg. Greta Thunberg
umur dia baru 16 tahun masa tu. Dia bercakap tentang sekolah untuk climate. So dia, apa yang dia buat, Greta Thunberg, setiap kali hari Jumaat sewaktu negara dia, parlimen negara dia bersidang, dia duduk di hadapan parlimen dan memegang spanduk sekolah tu untuk climate change. Dia kata tak guna. Kalau sekolah tidak guna saya duduk di sekolah, sekiranya ahli-ahli parlimen, dia kata, tak nak mendengar suara saya di sekolah. Saya kena tinggalkan sekolah sekejap untuk menyatakan kebimbangan saya terhadap climate, terhadap perubahan cuaca. Sebab apa? Kerana masa depan itu milik saya. Tetapi masalahnya, masa depan saya ditentukan oleh orang-orang dewasa yang mungkin tidak mahu mendengar pandangan saya. Jadi, media telah mengambil maklum dan menghebahkan perkara ini. Akhirnya Greta Thunberg menjadi satu tokoh muda yang sangat bernilai kepada dunia. Akhirnya dah ada satu gerakan, iaitu satu gerakan pelajar akan meninggalkan kelas pada hari tertentu untuk menunjukkan solidariti terhadap usaha climate change. Kita hendak anak-anak muda menyuarakan macam itu, ya, bergantung kepada data yang betul, mesej yang betul, supaya masa depan kita perkuatkan, diambil kira. Kita lihat saja contoh di negara kita. Apa yang berlaku pada Sungai Kim Kim? Siapa yang tahu tentang peristiwa Sungai Kim Kim? Siapa boleh share? Siapa yang boleh cakap tentang Sungai Kim Kim? Bukan Kom-Kom, Kim Kim. Apa yang anda faham? Sungai Kim Kim. Orang Johor mesti tahu. Kalau orang Johor tak tahu apa itu kejadian Sungai Kim Kim, ya. Okey, Muhammad Daniel kata sungai tercemar. Saidatul kata pencemaran teruk. Dari mana? Apa punca Sungai Kim Kim itu tercemar? Apa puncanya? Punca apa? Manusia ke? Binatang ke? Alam sekitar ke? Okey, illegal chemical waste. Thank you. Nega kata bahan toksik. Betul. Ya, kerana kilang-kilang yang ada di situ telah berlaku curang kepada alam sekitar. Walaupun ada undang-undang yang sangat ketat, mereka ini memanipulasi undang-undang. Banyak kilang haram, ada kebocoran, dan yang sengaja menanam, ya, mereka menanam, dia diam-diam, sisa toksik itu patut dilupuskan secara berjadual, ikut peraturan. Sisa-sisa tersebut dia nak jimatkan, okey, maka dia telah tanam di kawasan-kawasan tertentu. Bila perkara ini tidak terkawal, akhirnya ia telah mencemarkan tanah. Bila hujan turun, ia tetap mengalir ke sungai. Kerana sistem graviti macam tu. Di dalam bumi ini, air tetap akan turun. Maka ada gas metana. Betul, Mega. Ada gas metana. Bayangkan sepanjang Sungai Kim Kim itu, penduduk sekolah terpaksa ditutup. Ada yang masuk hospital, masuk ICU dan sebagainya. Ini berlaku. Nasib baiklah ia dapat dikawal. Kita tidak jadi macam di Chernobyl. Apa yang anda faham tentang Chernobyl? Siapa yang faham tentang peristiwa Chernobyl? Chernobyl di Ukraine, ya. Bagaimana peristiwa Chernobyl ini menjadi satu peristiwa yang sangat besar. Sebuah negara terpaksa berhadapan dengan malapetaka nuklear Chernobyl, ya. Begitu juga dengan di Bhopal, India. Ya. Semua ini peristiwa-peristiwa besar. Nasib baik Malaysia tak sampai tahap macam itu. Tetapi dah berlaku, bila berlaku pencemaran diesel di Sungai Langat. Lihatlah, anda boleh tengok Google. Apa jadi kepada Kuala Lumpur? Ya, apa jadi pada Kuala Lumpur? Sebab itu, anak-anak muda, anda kena bersuara. Anda kena tunjukkan kebimbangan. Lihat saja apa yang berlaku dari puncak Gunung Jerai sehingga kan berlaku runtuhan dan ada kematian baru-baru ini. Itu contoh
Ini belum lagi banyak isu-isu lain yang kadang-kadang setengah orang mengambil kesempatan atas sikap membisu rakyatnya, akhirnya berlaku kecurangan dan kerosakan. Kita belajar untuk dapat ilmu digunakan untuk kebaikan menjaga bumi ini. Kerana itu saya sangat hargai, teruskan slide kita. Contohnya lah, baru-baru ini ada seorang anak muda kita dari Sabah yang baru saja meninggal dunia. Nama dia Amin ataupun Hairul Amin. Yang walaupun beliau menghadapi kesakitan, penyakit, tapi dia telah menggunakan YouTube dan juga TikTok semua untuk bercakap, berpesan-pesan tentang pentingnya menjaga SOP sewaktu COVID. Dan beliau baru saja meninggalkan kita, tapi saya nak tunjukkan bagaimana seorang yang mungkin bukan siapa-siapa, sangat kecil, junior, umurnya muda lagi, dia menepatilah peribahasa, dia kata harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sampaikan yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang ni pun, dia mengulang semula video Aming, arwah Aming ini yang menjadi satu viral ke seluruh negara. Jadi kalaulah saudara dan saudari yang berada di college masing-masing, berada di sekolah masing-masing, dapat memberi fokus kepada isu masyarakat, kepada isu dunia dengan kemahiran dan kepandaian anda masing-masing, gunakanlah media sosial, penulisan, projek kajian alam sekitar, dalam perdebatan, dalam forum dan sebagainya. Tentu anda memberi manfaat kepada bumi. Teruskan. Ya. Jadi paling penting pesanan saya saudara dan saudari ialah untuk menjadi belia yang positif. Itu yang paling penting. Siapa pun anda, saya tidak kira latar belakang anda, saya tidak kisah anda berada pada T20, M40, B40 atau apa sahaja, itu adalah perkara kedua. Yang penting anda menjadi belia Malaysia yang positif. Apa makna positif? Anda menjadi aset. Apa makna aset? Maknanya anda menjadi seorang individu atau warga negara yang baik, yang memberi manfaat kepada negara. Antaranya negara kata bersatu padu, betul. Kita kena jadi orang yang meraihkan perpaduan berbanding orang yang kadang-kadang dia suka, mungkin dia cuba nak buat kenakalan-kenakalan tertentu, tapi dia tak sedar tindakan dia boleh mencetuskan keresahan kaum, dia boleh mencetuskan kegemparan kaum. Ini orang macam ni tak boleh dibiarkan, dia kena dihukum. Contohnya lah ada kemalangan. Kemalangan siapalah nak accident, betul tak? Tak ada siapa nak ada kemalangan. Tapi kadang-kadang kemalangan happen. So it so happen kadang-kadang kemalangan berlaku antara Melayu dengan Cina, India dengan Melayu, Cina dengan India, orang asli dengan orang Iban contohnya. Tapi ada setengah orang yang melihat kejadian itu sebagai suatu peluang untuk dia mencetuskan huru-hara. Tiba-tiba datanglah watak-watak mana dia tak tolong pun orang yang tengah cedera tu, tapi dia kata, oh ni, apa ni Cina naik kereta macam ni, dia nampak Cina dulu. Apa salahnya? Selamatkan dulu. Kalau ada siapa yang buat silap, pergilah kat balai, apa salahnya? Tapi ini berlaku. Kemudian gunakan keyboard warrior, dia tulis macam-macam, mengaitkan isu warna kulit, mengaitkan isu agama dan sebagainya, yang akhirnya merosakkan perpaduan. Jadi sempena Hari Malaysia ini dan sempena kita bercakap tentang pembangunan 2030, marilah kita, anak-anak saya, kita bercakap tentang sesuatu yang baik dan positif. Betul ya, Nega, kita kena ambil iktibar daripada kesilapan yang berlaku. Apa saja yang berlaku dahulu, kena pastikan kita boleh jadikan iktibar. Ingat negara yang maju, yang makmur seperti negara yang pernah ada ketamadunan. Saya contohnya, saya pernah pergi ke Syria. Kalau siapa yang baca sejarah dahulu, biasa dengar Damsyik, Damaskus, itu antara negara yang hebat. Tapi bayangkan negara yang dah tamadunnya lebih tinggi, hebat, sekarang menjadi satu negara yang kucar kacir. Kita pernah dengar tamadun Babylon,
Sungai Euphrates, kita dengar Mesopotamia, itu semua berada di sana. Tahun 2018 saya sempat pergi ke 4 buah negara Afrika selama setengah bulan. Saya lalu kat Sungai Nil, itulah tempat pelbagai tamadun wujud di situ. Tapi itu antara negara yang mundur, ya. Yang saya fikir kalau kita biarkan, Malaysia boleh jadi seperti itu kalau tidak dijaga. Jadi kerana itu saya menyarankan kepada anda semua, anak-anak saya, jadilah belia yang positif. Dan bila cakap belia yang positif, apakah petunjuk belia positif? Yang tadi adalah kata bersatu padu dan sebagainya. Tapi kalau di bawah Dasar Belia Malaysia atau DBM, Dasar Belia Malaysia, dia ada 8 petunjuk belia positif. Yang mana saya mahu anda, saudara dan saudari, hayati. Silakan untuk slide yang seterusnya. Yang pertama, seorang belia yang positif, dia mesti ada rasa caring. Dia mesti ada 8C. Petunjuk belia positif ini kalau di bawah Dasar Belia Malaysia, yang C yang pertama is caring ataupun penyayang. Kita percaya rakyat Malaysia, apa saja perbezaan kita tak apa, tapi kalau kita ada perasaan sayang ataupun caring, kita akan membina sesuatu yang lebih positif. Ya, waktu pandemik ini kita lihat bagaimana contohnya. Siapa pernah baca tentang kisah Uncle Kentang? Siapa ada? Ada tak baca Uncle Kentang? Ya, Uncle Kentang ni contoh bagaimana seorang yang dah pencen daripada polis, tapi dia caring, dia sayang kepada rakyat Malaysia, dia bantu. Tak kisah, tak kira agama, kaum, dia bantu semua orang. Uncle Kentang. Ini contohnya. Uncle Kentang ni bekas polis sebenarnya. Dia pernah bantu orang susah, dia bagi duit, dia carikan makanan dan sebagainya. Dia viral sekarang. Carilah Uncle Kentang. Ustaz Abid Liu pun betul juga. Ya, terima kasih Nega. Itu contohnya. Kalau semua orang ada watak seperti ini, alangkah gembiranya. Kita bantu tanpa kira warna kulit, kita bantu atas nama kemanusiaan, dan inilah yang kita mahukan. Ya, belia kita ke hadapan. Ada ciri-ciri penyayang. Ya, teruskan. C yang kedua, competence. Rakyat Malaysia memerlukan belia yang competence, yang mampu memberikan sesuatu impak yang baik kepada tugas yang dibuat. Kalau dia sebagai pelajar, kita nak pelajar yang sentiasa competence dalam pengajian dia. Dia mestilah proaktif. Walaupun dikatakan PDPR sekarang, dia kata tak apa, walaupun PDPR, saya still nak belajar. Saya kena ubah cara saya. Walaupun saya terpaksa mungkin berkongsi internet dengan ayah, dengan mak, dengan adik-beradik lain. Tapi saya takkan biarkan saya punya prestasi menurun. Jadi competence. Kalau dalam pekerjaan, dia bukan hanya seorang yang menjadi penumpang di pejabat dia, menjadi penumpang di tempat kerja dia, tapi dia menjadi seorang yang diperlukan, yang sangat disayangi oleh kaki tangan lain kerana kecekapan dia. So, semua orang kena cekap. Kita tak nak orang yang tak nak belajar, tak nak meneroka perkara baru, yang sentiasa mengelak daripada diberi tugas. So, competence. Kalau semua orang competence, insya-Allah anda akan menjadi satu aset. Ya, thank you, Mr. Silan. Our timbalan pengarah pernah ada sebut di sini. Resilient. Cekap pun juga maksudnya resilient, ada ketahanan. Taklah sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Kan? Dibagi tugas balik lambat sikit, mula mengeluh. Aduh. Disuruh bangun awal sedikit, dia kata saya selalu saya bangun mesti pukul 9 baru saya bangun tapi saya punya pejabat di pukul 8 dah kena ada. Masalah lah saya. Ramli kata, yang nak kerja kau ke aku? Itu contoh. Jadi perkara-perkara seperti ini anda perlu perkuatkan. Itu the second C. C yang ketiga. Apa dia? Karakter. Ya. Belia masa kini dia perlu ada karakter.
Sebab tu saya letak watak-watak. Cuba tengok watak yang tengah-tengah. Watak mana yang paling awak suka ni? Dalam banyak-banyak watak ni. Which watak? Which character that really interest in you? Yang mana satu? Kung Fu Panda, Adam Danish ya. Betul, saya dah jangka Adam Danish. Pink Panther, Hanzalah suka Pink Panther. Zulaika suka apa? Sama. Oh, dia suka Kung Fu Panda. Betul lah, saya pun suka Kung Fu Panda. Bila saya tengok Kung Fu Panda macam sama dengan Pakcik Maliki sebab badan dia sama. Sebab dia kuat makan. Sebab Kung Fu Panda suka makan apa? Kuih pau, betul? Ramai, Aris pun suka Kung Fu Panda. Betul lah Zulaika? Memang kerana itu macam mana anda boleh ingat watak-watak? Kerana mereka ada karakter. Sebab karakter itu diciptakan untuk anda mengingatinya. Samalah juga. Muganesh kata, saya suka Kung Fu Panda tapi saya lebih suka Food Panda. Kau Muganesh. Nampak sangat awak lapar ya. Okey. Siapa cakap Agent Perry ni? Kan? Okey. Macam itulah. Bayangkan kalau ini pelambangannya bagaimana anda mengingati watak-watak. Perwatakan. Anda juga seharusnya mampu mencipta perwatakan anda sebagai seorang rakyat Malaysia. Cuba bayangkan karakter-karakter beli Malaysia yang anda ingati. Siapa lagi? Contohnya lah Datuk Jijo. Betul? Itu contohnya. Seorang cyclist yang hebat. Mesti ada lain. Dahulu kita ada siapa? Kita ada Datuk Nicole and David. Baru-baru ni siapa kalau yang Olimpik dia akan teringat Dabita Sabri. Bukan apa, Dabita sikit lagi dapat emas, dapat kangsa, tapi yang orang teringat ialah cara dia nak lompat 10 meter pun senyum je. Kan? Orang lain takut-takut dia relax je. Orang kata air, nak lompat masuk dalam air 5 kali lompat, 5 kali dia senyum. Itu contoh karakter. That's why jadikan diri anda memiliki perwatakan yang akan diingati dan positif. Elakkan anda memiliki watak-watak yang negatif. Kerana apa? Ia akan menjadi brand kepada diri anda. Jadi fikirkan, di sekolah orang ingat siapa anda. Ya. Ni siapa nama dia? Ain. Dia letak Ain kat situ. Ain kena tahu. Ain saya nak tanya Ain. Di sekolah orang kenali Ain sebagai apa? Di kelas ataupun di sekolah? Sebagai apa? Boleh jawab? Buka mute. Unmute. Kenali sebagai apa? Sebagai jawatan ke? Tak kira lah. Kalau orang kata Ain, kenapa tak Ain di sekolah? Sekolah mana Ain? Kenalkan diri. Bagilah glamour sikit Ain. Sekolah mana? Saya daripada Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Keluang. Oh, Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Keluang. Baik. Oh, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Jadi Ustazah, kalaulah saya datang ke Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Keluang tu, tiba-tiba saya tanya, kenal tak Ain? Rasa-rasa Ain lah, orang akan cakap Ain ni macam mana? Siapa? Ain ni apa? Qori'ah ke? Apa ke? Apa watak Ain? Saya peramah. Oh, peramah. Kalau saya sampai kat Pak Gad tu kan, oh, Ain peramah. Memang dia akan jadi orang pertama bagi salam kat saya, kata pakcik tu. Itu contohnya lah. Kadang-kadang di sekolah kan, ada orang yang dikenali oleh guru-guru sebagai orang paling rajin tolong angkat buku-buku daripada kereta cikgu pergi ke bilik guru dia. Betul tak? Paling rajin. Ataupun ada orang paling awal sampai kat kantin bila loceng berdering. Loceng tak berdering, dia dah ada kat kantin. Dia kata, mi double, dia cakap dengan makcik kantin tu. Makcik, biasa mi double. Oh, double mi dia. Apa pun, pastikan Ain, anda kena jadi seorang individu yang wataknya dikenali sebagai watak yang positif. Elakkan orang mengenali anda yang mana ada watak-watak negatif. Contohnya lah, kita mungkin pemarah contohnya. Kita mungkin seorang yang pandai, bijak di sekolah, tapi bila bersukan tak boleh gagal. Habis semua orang kena marah. Pun ada macam tu, betul tak? Tak boleh gagal. Nak main mesti nak menang je. Ataupun dia main bola, main rugby nak makan kaki orang je. Kan? Jadi
biarlah kita dikenali dengan karakter-karakter yang positif. Kerana apa? Waktu itu orang akan ingat kita. Macam ni lah, macam cerita Kung Fu Panda semua ni. Ini adalah watak-watak Pink Panther. Bila saya cakap pasal Pink Panther, apa yang anda ingat? Siapa boleh jawab? Sharifah Nuriza kata, Inner Peace, betul juga Ada lagu, Adam Danish kata ada lagu Pink Panther, betul juga. Zulaika kata, Sir, orang kenal saya sebagai akak kawasan, macam mana tu? Boy, alamak. Zulaika ni Kak Long kawasan rupanya. Zulaika dari sekolah mana Zulaika? Cuba kenalkan diri. Nak kenal lah Kak Long sekolah mana ni? Tadi Ustazah ni Kak Long kawasan Keluang, apa-apa hal dia akan tunggu kat Keluang tu, kat stesen kereta api tu. Mana Zulaika? Zulaika dari mana? Kenalkan diri sikit. Mana Zulaika? Mana ada? Mana? Tak apa, nanti Zulaika boleh jawab kat bawah tu. Baik, itu watak-watak penting Kerana itu sangat penting anda membina watak yang positif. Kerana apa tahu? Kita ada 32 juta rakyat, tapi kalau kita dapat tonjolkan diri lebih berbeza dengan orang lain, itu suatu kelebihan kepada kita sebenarnya. Macam Abid Liu lah, Ustaz Abid Liu, dia dah ada satu kelebihan watak penyayang, seorang yang sangat memahami orang lain, contohnya begitu. So, anda kena ada strong personality untuk menjadi seorang yang lebih hebat, insyaAllah. Zulaika dari Datuk Pegawai Barat Pontian. Hati-hati, kat luar kawasan Pontian nak jumpa dengan Keluang ni, dia gaduh kat air hitam. Alright. Okay. Kita teruskan. Okay. C yang seterusnya. Confident. Anda kena confident macam mana adik ni dia sanggup buka mulut harimau, kan? Kerana apa? Orang yang ada confident dia tidak takut. So bayangkan adik ini dia anggap harimau tu kawan dia sebab tu dia confident. Dia tak anggap harimau tu musuh dia. Semalam saya dapat gambar seorang perempuan dari Indonesia mungkin. Dia bermain-main dengan ular sawa sepanjang lebih 20 meter. You can imagine or not. Dia bela ular sawa tu dari kecil. Dia tidur sama, makan sama. Saya tak tahulah, saya tengok gambar tu pun saya takut rasa nak lompat pada kereta saya. Tapi dia confident. Keyakinan boleh mengubah nasib diri anda. Sebab tu awak kena yakin. Macam Nega. Nega kata, saya selalu suka volunteer, sir. Suka munculkan diri kat mana-mana. Bagus, Nega. Jangan pula muncul depan rumah saya pula malam ni. Tapi bagus, Nega. Kerana, betul, kesukarelaan adalah salah satu cara untuk anda menguji keyakinan diri. Ada tak yang dalam ni pernah jadi sukarelawan untuk PPV ke, Pusat Pemberian Vaksin ke, ataupun pernah bantu masyarakat komuniti sewaktu pandemik? Mungkin boleh masuk dalam share dalam kita punya chat box. Kita nak dengar juga, ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman boleh dikongsikan di sini. Jadi kerana itu confident. Kalau saya nak ambil pekerja, saya tak nak ambil orang yang tak tahu ataupun merasa takut-takut. Ya, saya takkan mencari kawan yang tidak confident untuk buat keputusan, tidak confident untuk berhadapan dengan sesuatu. Ya, mengapa penyanyi-penyanyi itu sanggup ataupun sampai boleh dibayar 5,000 sekali nyanyi? Kalau Datuk Siti Nurhaliza 3 lagu 20,000. Kalau macam Sheila Amzah, dia boleh menyanyi di negara China, dia menjadi ikutan dan idola anak-anak muda di negara China. Bayangkan apa yang Sheila Amzah terima. 2 bilion rakyat negara China kenal Sheila Amzah. Dia boleh bercakap bahasa Cina dengan bagus, dia boleh menyanyi pelbagai bahasa. Dan kalau Sheila Amzah tidak update dia punya Instagram, peminat-peminat dia di negara China akan sedih
dan bimbang apa jadi pada Sheila Hamzah. Itu contoh bagaimana seseorang yang confident, ada keyakinan dia boleh mencapai kejayaan. Baik, teruskan. C yang selanjutnya. Cooperation. Ya. Kerjasama. Kan dulu ada satu kartun kan, kata-kata apa yang penting, kerjasama. Kartun apa tu? Lupa lah. Kan? Boleh Ain? Ain nak cakap tu. Kartun apa Ain? Kan? Yang penting kerjasama. Seseorang beliau yang positif, bukan setakat dia bijaksana, bukan setakat dia tampan. Wonder Pet. Betul lah. Hakimah. Hakimah kata Wonder Pet. Ni suka tengok kartun lah ni kan. Betul. Ya. Anda tidak hanya dianggap sebagai seorang yang hebat kalau hanya setakat dapat A dalam kelas atau setakat seorang yang agak tampan ataupun cantik. Tapi kalau anda seorang yang agak egoistik, agak individualistik dan tidak mudah bekerjasama dengan orang lain, anda akan dilihat sebagai seseorang yang agak kurang digemari. Sebab tu penting di sekolah ni bersukan contohnya. Kerana dalam sukan lah akan kita diuji tentang kerjasama. Dalam persatuan akan dilihat sejauh mana kita boleh bekerjasama dan memberikan sokongan kepada orang lain. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah macam dalam gambar ini. Kerana apa? Melalui kerjasama lah maka seseorang atau sekumpulan orang akan mencapai matlamatnya. So dalam SDG ni macam tu. Masing-masing ada peranan dia. Nak membangunkan masyarakat, bukan hanya anda yang terbaik seorang-seorang. Orang lain pun perlu. Ada orang tak sempat dari segi masa tapi dia berikan idea dia. Ada orang tak sempat dari segi idea ataupun masa tapi dia beri kewangan dia. Ada orang tak sempat ikut pun tapi dia bagi doa dia. Dan segalanya dicapai sama-sama. Itulah pentingnya cooperation. Jangan jadi seperti kera sumbang ya rakan-rakan. Betul, Nega? Kera sumbang. Maknanya dia tak campur orang. Dia tak nak kerjasama. Kadang-kadang ada orang macam tu. Bila dia dah study, dia tak nak study dengan orang, dia tak nak share pun. Dia kata dia nak dapat A seorang-seorang. Dia nak masuk syurga seorang-seorang. Dia tak nak kerjasama. Okay. So tolong kita pastikan kita boleh bekerjasama. Teruskan. Baik. Considerate. Itu penting. Salah satu karakter ataupun C yang perlu ada, considerate, bertimbang rasa saudara dan saudari. Belia Malaysia akan lebih bernilai dan positif sekiranya anda ada kemampuan membuat pertimbangan dari segi tindakan dan pemikiran. Ya, ini seperti dalam gambar ini, bayangkan. Adik yang sebelah kiri itu pun memanglah dia haus juga, tapi dia tahu yang sebelah kanan tu kawan dia tu cacat, ya, pun haus juga, maka dia korbankan air yang dia patut nak minum. Ini contoh, ya. Ini berlaku dalam dalam tahun lepas lah, bila kita buat program di pedalaman Sarawak. Saya ingat lagi mungkin Cik Sarifah Norizah yang bersama-sama kita pun boleh share esok macam mana saya melihat sendiri anak-anak yang usianya 12 tahun ke bawah duduk di asrama. Ini satu yang sangat berbeza. Di Sarawak, di Sabah, umur 7 tahun dah duduk asrama. Jadi kepada anda yang semua duduk di asrama dalam usia 16 tahun, 13 tahun, janganlah mengeluh sangat. Kerana di Sarawak sana, kerana rumah yang sangat jauh, maka mereka terpaksa diletakkan di asrama. Dan asrama ini sangat daif sebenarnya. Ya? Dan satu hari kami pergi ke sekolah itu, kita ada program. Itu pun adalah makanan ringan. Kita bawa roti apa semua. Dan masa tu kita bawa kacang sebungkus. Kita bagilah pada adik, anak-anak yang duduk di situ. Dia tak makan terus. Dia ambil kacang tu, dia beri kepada adik-adik dia. Yang pakai adik. Bukan adik kandung dia, tapi adik junior dia. Dia bagi kacang tu, saya kata, kenapa tak makan? Oh, saya mau pergi naik asrama sana, mau beri pada adik-adik. Bayangkan, kacang tu bukanlah banyak sangat. Satu bungkus ya, macam kacang angin tu kan. Tapi dia bagi pada kawan-kawan, pada adik-adik lain. Ya, masa tu hati saya merintih. Dan takjub betapa seorang kanak-kanak yang duduk jauh di pedalaman pada usia dia 12 tahun. Mungkin dia dah darjah 5 atau darjah 6. Dia ada perasaan empathy.
bertimbang rasa kepada adik-adik dia yang lain. Ya. Nega ada tanya. Nega kata, okey, Nega tanya apa ni? Okey. Oh, Zulaika kata dia tak garang pun. Okey, mana ni? Okey. Sampai sekarang kat Afrika budak kecil makan rumput ke sir? Okey, Nega dah tanya. Ni sebenarnya saya mencari gambar. Tapi tak jumpa Nega. Saya ada satu gambar yang saya simpan dalam handphone saya yang satu lagi, tapi saya tak sempat share pada anda semua. Saya melihat sendiri ya. Waktu itu pengalaman saya di Mombasa. Mombasa ni satu wilayah di Kenya. Ya. Pada masa itu, sukarelawan kami berada kat sana. Mereka dah berada hampir 2 bulan. Bila saya sampai di sana, mereka nak tunjukkan projek yang mereka telah laksanakan. Salah satu projek tu ialah mereka nak korek perigi. Dia nak korek perigi supaya dapatkan air bawah tanah. Dan kami telah salurkan bantuan kewangan lah supaya mereka buat. Bila mereka korek, tengok-tengok tak dapat air. Sangat dalam, tak dapat air juga. Jadi mereka kata kesian kat sekolah ni. Jadi kita nak ubah keputusan, kita nak beli air. Jadi mereka beli air dari bandar. Gunakan lori tangki. Ya? Bayangkan, contohnya kalau kat Keluang tu Ain, contohnya lah dia belilah air dari air hitam macam tu. Dia masuk dalam. Sekolah tu kat pedalaman. Di pegunungan. Saya nak bayangkan pun susah juga, awak carilah Mombasa. Memang kalau dia musim panas, drought season, memang tidak ada air. Ada satu kolam yang saya turun ke bawah. Di situlah mereka tapis air, gunakan tapis minuman biasa. Tapi di keliling kolam itu penuh dengan najis binatang. Kerana apa? Pada waktu malam, binatang-binatang lain seperti binatang liar yang lain akan datang sebab mereka pun nak air juga. So, mereka minum air itu dan najis-najis binatang tu ada bersepah di tepi kolam. Jadi itulah penduduk terpaksa minum air tersebut. Jadi sekolah ini, maka kami buat keputusan nak beli air, guna lori tangki dari luar. Kos dia dalam RM2,000 macam itulah. Untuk dimasukkan ke dalam tangki yang disediakan di sekolah itu. Apa yang berlaku di hadapan mata saya sendiri? Bila lori tu sampai, semua budak-budak sekolah ni tengoklah lori. Nak tengok air tu mencurah masuk dalam tangki. Dan ada seorang kanak-kanak perempuan. Dia tengok dari jauh. Jadi air tu ada yang bekas tayar tu kan. Bekas tayar lori kan dia basah. Dan ada air di atas lopak tu kan. So, dengan pantas dia ambil kolej dan dia ambil air yang bertakung di bekas laluan lori tu. Dan dia minum terus. Awak fikir macam mana? Itu berlaku di hadapan mata saya sendiri. Dan saya dan rakan-rakan saya di sana diingatkan supaya kalau nak minum air mineral yang disediakan, tolong minum dalam kereta. Jangan minum di luar kereta kerana mereka sangat kehausan. Saya nak share air saya pun tak cukup air. Macam tu. Dan saya ada gambar sendiri macam mana dalam satu majlis mereka sediakan air di atas meja, air mineral kecil je. Dan kami nak cepat, kami tak ambil air itu, tapi lepas tu orang itu macam bising sikit. Saya tanya pada orang situ, saya tak boleh bercakap bahasa Swahili, jadi saya tanya apa maksudnya dalam bahasa Inggeris. Dia kata, oh, mereka berasa kecil hati kerana tuan tidak mahu ambil air itu. Maka saya pun ambil air itu, saya lambai-lambai pada penduduk kampung itu, saya kata minta maaf. Jadi saya buka tudung. Masa saya nak minum sikit, saya nak ambil hati mereka, saya nampak anak-anak di belakang, anak-anak sekolah tu semua macam menyuakan. Dia tengok botol saya. Maka saya pun pusing, saya pun masukkan air tersebut. Ya, saya hulurlah. Saya suap sikit-sikit, berkongsi. Sambil air mata saya menitis. Ini berlaku pada abad ini. Jadi, kemiskinan masih wujud, Nega. Ya. Nak kata makan rumput ke tak, I tell you it's more than that. More than that. Itu semua berlaku.
Alright. Baik. Considerate, bertimbang rasa. Jangan fikirkan diri sendiri saja. Walaupun dalam suasana pandemik ini, walaupun kita rasa kita lapar, percayalah ada orang lain lebih lapar. Jadi, orang seperti ini yang boleh considerate kepada orang lain akan lebih bernilai berbanding orang lain yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Teruskan. Okey, kompetitif. Apapun saudara dan saudari, negara kita tidak mahukan orang yang pasif. Kita nakkan orang yang kompetitif, yang ada persaingan, yang sanggup memikirkan apa sahaja untuk ke depan berbanding orang lain. Contoh dalam gambar ni kan, semua orang berusaha. Semua orang nak ke depan. Tapi orang yang kat tengah tu mengapa dia boleh ke hadapan? Kerana dia kreatif. Dia tak tolak kotak tu, dia tolak berbola. Jadi dia laju sikit. Samalah bila kita berusaha. Semua orang nak berjaya. Semua orang mahukan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya. Tetapi yang akan kekal bernilai dan bermakna adalah mereka yang ada kemahiran dan keupayaan bersaing. Kalau saya sebagai ketua jabatan, kalau saya sebagai seorang majikan, saya nakkan orang yang ada persaingan. Ya. Okey, teruskan. C yang selanjutnya. Ya, ini yang terakhir. C yang terakhirnya, tak kiralah apa impian anda, tak kiralah anda nampak kreatif, anda nampak hebat, tapi kalau anda tidak memberi sumbangan, you didn't give your hand, you didn't lend your hand, tak guna. So, contribute walaupun sedikit. You kena chip in. Pastikan dalam apa jua sejarah. Sebab tu saya beritahu anak-anak saya, pandemi ini akan jadi sejarah yang besar dalam kehidupan kita. Tunjukkan apakah sumbangan anda. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan saudara dan saudari, Tuhan jadikan satu situasi kepada kita untuk menguji kita. Pandemi ini diturunkan untuk Allah angkat darjat doktor-doktor dan nurse-nurse yang lain. Kalau tak, selama ni orang anggap nurse dengan doktor ni kerja macam dah namanya doktor, biarlah. Tapi sekurang-kurangnya orang nampak. Orang akan nampak betapa pentingnya pemandu ambulan. Ya? Jadi itulah dia. Anda kena sedar perkara itu. Anda kena menyumbang. Saya ingat lagi bila anak saya yang sulung, masa tu dia tingkatan 4. Bila dia tingkatan 4, masa itu ada Sukan C. Ya, biasa dengarkan Sukan Asia Tenggara. Sukan C ni, dia rotate negara yang akan jadi tuan rumah ni antara 10 negara Asia Tenggara. Jadi maknanya possibility untuk sebuah negara jadi tuan rumah ialah 20 tahun. Sebab dia alternate setiap 2 tahun kan. Jadi masa itu anak saya tingkatan 4. So saya kata pada anak saya, Amir, Sukan C ni kalau Amir nak jadi sukarelawan lagi, another 20 tahun. Masa tu mungkin Amir dah umur 30 tahun. Masa tu mungkin dah kahwin, dah ada anak. So kalau nak sekarang, apa anak saya buat? Dia daftar sebagai sukarelawan. Dia sanggup tidak bersekolah lebih sebulan. Dia tak sekolah lebih sebulan. So, dia contribute jadi sukarelawan. Balik pukul 3 pagi. Ya, ulang alik naik. Masa tu dia tak ada lesen lagi. Pergi ke MRT. Naik MRT pergi ke KL. Tak tidur malam. Tapi dia capai kepuasan. Kerana apa? Nak pastikan sejarah hidup dia duduk dalam sejarah itu. Di samping dapat sijil, dapat kawan baru, itu isu lain. Tapi saya kata buktikan. So perkara yang sama, saudara dan saudari. Jangan biarkan usia anda berlalu pergi seperti itu saja. Saudara Hanzalah sekarang umur berapa, Hanzalah? Boleh kenalkan diri. Sekolah mana, Hanzalah? Di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3. Jalan 3, dekat dengan rumah saya, Hanzalah. Saya anak saya duduk sekolah kebangsaan Jalan 3. Sekarang duduk taman mana, Hanzalah? Sajalah nak kenal kan. Duduk dekat Kajang. Kajang. Kalau duduk dekat taman saya nak pinjam beras saya dah habis. Okey, Hanzalah, saja nak tanya kepada Hanzalah. Apakah apa tadi saya tanya tadi? Any contribution from you, kan? Apa yang anda lakukan kalau ada? Okey, ada pengalaman?
Mana sumbangan. Kalau ada benda-benda yang biasa di sekolah ke, boleh share dengan kawan-kawan. Saya selalu bagi sumbangan fizikal, macam kalau bersihkan surau. Saya dulu sebab saya pengerusi surau, saya selalu bersihkan surau. Dulu surau sekolah Jalan 3 tu. Alhamdulillah. So Ain, awak dah dapatlah apa bakal imam awak kat sini. Kan? Bagus Hanzalah itu satu perkara yang sangat baik teruskan kerana apa? Kalau awak tidak penuhkan pengalaman itu masa awak satu perkara yang perlu difahami oleh anda semua tentang usia ialah ia bagaikan air sungai yang turun daripada puncak gunung. Dia takkan naik balik. So usia yang berlalu ni, Hanzalah umur berapa sekarang? 16 tahun. Gaya Pak Imam macam dah umur 18 tahun Hanzalah 16 tahun ya. So kena isi, kena ada sejarah bahawa Hanzalah masa umur 15 tahun, 16 tahun dah pernah jadi pengurusi surau, dah pernah memberi kemudahan pada Toriah surau, dan ada karakter orang kenal. Ni orang surau, kau jangan main. Contohnya begitu. Kerana apa? Bila Hanzalah dah berubah pada umur 18 tahun, 19 tahun, itu dah segmen lain. Anda tak boleh mengulang balik. Itu kena faham bahawa usia adalah umpama air yang turun daripada gunung dan tidak akan berundur balik. Kerana graviti, umur tak boleh kita didak balik. So, every segment itu kena diisi dengan satu cara yang terbaik. Antaranya adalah memberi sumbangan kepada masyarakat kita. Itulah dia, ya. Teruskan. Sebab itu dalam hidup kita ni, things outside the box. Perkara yang mungkin dahulu lazim, normal macam tu, dah berbeza. Zaman sekarang, kerana COVID, orang dah semuanya pakai purdah. Dengan saya pakai purdah ataupun pakai niqab. Kerana apa? Kena pakai face mask. Dulu tak ada. Sekarang siapa tak pakai face mask, dah nampak pelik. So, kerana itu, think outside the box. Macam mana nak bertindak sekarang, perlu dengan norma-norma baru. Anda kena berubah. Ya, jangan fikir bahawa Hanzalah kata aku ni muda lagi, umur baru 16 tahun, main PUBG sudah, biarlah masalah negara ni disettlekan oleh Pakcik Maliki dan kawan-kawan, Pakcik Silen ke apa. Tak boleh. Zaman sekarang sudah berubah. Ingat umur mengundi 18 tahun. Betul Hanzalah tak lama lagi orang umur 18 tahun menentukan masa depan negara. Bayangkan kalau semua pengundi itu hanya main TikTok saja, tapi tak fikir masalah negara. Tak apalah, pilihlah asalkan calon tu handsome sikit. Rosak negara kita bang. Jadi anda kena ada pengamatan yang lebih peka terhadap masa depan dan juga persekitaran kita. Okey, teruskan. Ni contohnya lah. Awak rasa apa jadi pada ikan? Kalau tengok ikan, apa yang awak fikirkan pada ikan? Ikan tu akan selamat. Selamat Wow, Nega, you are very positive Nega Ikan tu akan selamat ke? Betul ke? Ke dia jatuh atas cermin kaca itu tak sampai and then dia jatuh ke bawah? Mungkin juga berlaku Mungkin lah kan Nega Ya. Lupalah Nega tadi sekolah mana lagi? Saya dari sekolah SMK Bandar Baru Sungai Long. Sungai Long. Kajang. Bandar Baru Sungai Long. Ya. Ellie kata it will make it. Ya. It depend on you how you evaluate the situation. Tapi memang dalam hidup kita ikan macam ikan ni lah. Semua hidup semua tindakan ada risiko, betul? Jadi kalau macam Amni kata, Amni Atira, be brave to take risk. Ya, you are right. Yang penting dalam kamu berani mengambil cabaran baru, ada satu istilah atau satu keperluan dipanggil the calculated risk. Risiko yang boleh dijangka dan dikira. Jangan main terpa dan main lompat saja. Dabita Sabri dia lompat senyum-senyum tu bukan kerana dia suka-suka lompat. Kerana apa? Dia dah berlatih. Dia berlatih dan menjadi seorang yang sangat mahir. Kerana itu dia kata tak ada hal walau lompat 3 meter, tak ada halnya lah.
Contohnya macam tu. Ya. Sebab itu, yes, be brave to take the risk, but the calculated risk. Ikan ni dah buat dah, dia punya fizik. Aku lompat dari sini, air macam ni, aku lompat cun-cun masuk ke balang sebelah. Jadi apa berlaku pada dia? Bila dia masuk ke balang sebelah, dia dapat satu ruang yang lebih lega, luas. Orang lain duduk satu bilik 4 ekor, dia duduk satu bilik 1 ekor. Contohnya begitu, tentu berbeza. Tapi semua hidup kita memang ada risiko. Kerana itu, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kena berani ambil risiko. Baik, teruskan. Masa dah nak habis. Itulah. Jadi Pak Cik nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Dan saya harap ini adalah langkah yang pertama untuk mengenali anda semua. Saya harap anda juga akan menjadi bakat-bakat yang akan kami gilap untuk sama-sama meneroka dunia ini. Ya, kalau nanti kita dah kenal, I can share with you. Kerana peluang memberi sumbangan kepada negara, terlibat dalam kerja-kerja komuniti dan kerja-kerja pembangunan masyarakat ini, Pak Cik boleh meneroka sebahagian besar dunia. Saya dah sampai kebanyakan benua dengan kerja-kerja seperti ini. Ya, sampai Afrika, sampai Middle East. Saya pernah sampai di satu tempat di Afrika, di Turkana. Saya sampai di Turkana tu, yang mana hari tersebut, hari pertama hujan setelah 3,5 tahun tidak hujan. You can imagine or not? Ya, saya sampai situ dan duta negara kita di negara tersebut pun, di Kenya pun tak pernah sampai tempat tu masa tu. Contohnya begitu. Jadi peluang-peluang ini sangat indah, tapi nak dapat keindahan seperti itu, anda kena berani mencabar diri sendiri. Ini adalah gambar-gambar rakan-rakan saya daripada international friends yang datang ke IYC, daripada pelbagai negara lah. Mereka datang untuk buat kerja-kerja kesukarelaan, contohnya begitu. So I wish you good luck, my dear, untuk program ini. Sekolah SDG, terokailah apa jua yang ada. Ilmu ini terlalu luas dan banyak berbanding apa yang kita capai. Ya, jadi kalau jangan berpuas hati. Semoga anda terus berjaya dan selamat maju jaya, insya-Allah. Ya, teruskan slide yang terakhir. Terima kasih. Kalau anda ada masa, ini adalah anak-anak saya. Which is bagi saya dedikasikan apa jua yang saya lakukan. Walaupun kita ada impian yang besar untuk membina negara, jangan lupa kita kena mulakan dengan keluarga kita sendiri. Bila saya cakap pasal keluarga, bukan sahaja isteri dan anak-anak saya, termasuklah kucing-kucing saya pun saya kena jaga, kerana mereka adalah penghibur kami waktu pandemik duduk dalam rumah ni. Jadi kalau ada masa, boleh hubungi saya anytime, saya berikan semuanya. Facebook saya, Instagram saya, nombor telefon dan email. So, all the best to you. Maaf kalau ada salah silap. Saya beri masa sedikit kalau ada nak bertanya ke apa. Ataupun anything from you, jika ada. Saya pulangkan semula kepada Daniel. Thank you, Daniel. Dah. Alright. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Maliki, di atas ceramah beliau berkenaan apakah itu SDG ataupun Sustainable Development Goals dan sebagainya. Dan saya yakin bahawa para pelajar dan juga guru, mereka juga mendapat pelbagai input yang sangat berguna untuk mereka gunakan di masa hadapan dan juga di dalam sesi pembelajaran mereka di sekolah. Dengan itu, saya tahu program ini ada lagi 2 hari. So, kita akan berjumpa lagi besok dan kita tamatkan malam ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul As.
Okey, dengan itu majlis ini tamat dan selamat berjumpa lagi. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam, sir. Bye. Selamat malam. Nice, sir. Thank you very much.